64 tahun masa berlalu semenjak kemerdekaan negara mula dicapai pada tanggal 31 Ogos 1957. Bagi individu yang merasai pahit getir dalam mendapatkan kemerdekaan negara, tarikh itu sudah semestinya menjadi satu tarikh yang keramat buat mereka. Digelar sebagai tokoh gelang kemerdekaan, Allahyarhamah Datuk Siti Rahmah Kasim merupakan wanita Malaysia pertama yang menyumbangkan gelang emas pemberian hadiah pernikahan daripada ayahnya kepada Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Kesanggupan beliau memberikan gelang emas itu adalah bertujuan untuk membantu membiayai perjalanan bapa kemerdekaan itu ke London dalam usaha untuk menuntut kemerdekaan negara. Tindakannya yang tidak mementingkan diri sendiri turut menjadi sumber inspirasi buat semua yang ada pada waktu itu. Orang ramai mula memberi sumbangan dalam bentuk cincin, jam tangan emas, anting-anting, kerongsang serta pin baju sekaligus telah membantu memudahkan perjalanan mereka ke Kota London. Boleh lihat dalam satu pengorbanan untuk negara tercinta. Apa pula pengorbanan kita? Mungkin pengorbanan kita dalam kita menjaga SOP dan juga kita orang kata menurunkan jangkitan COVID-19 kan? Itu yang kita katakan penghayatan dan juga pemahaman kita ini adalah berbeza-beza. Dan hari ini sebenarnya satu lagi kita nak kongsikan kepada anda, kita akan bersama dengan tetamu-tetamu kita dalam talian. Antaranya kita akan bersama dengan Muhammad Daniel Haikal Azrul Afandi yang mana beliau merupakan seorang pelajar dan juga pencipta lagu patriotik. Betul. Dan kita juga bersama dengan bapa beliau iaitu Azrul Afandi Sobri, merupakan seorang wartawan. Penerbit. Merupakan seorang penerbit sebenarnya. Okay. Hello, Assalamualaikum. Apa khabar kedua-duanya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Okey, tapi sebelum kita nak berborak dengan lebih panjang lagi sebenarnya tentang lagu yang dicipta oleh Daniel Haikal ini, kami nak bawa anda semua penonton tentang kita biasa dengar tentang lagu Negaraku dan juga menggantung bendera Jalur Gemilang. Tetapi tahukah anda siapa antara individu-individu yang berada di belakangnya yang mencipta lagu dan juga bendera Jalur Gemilang ini? Nak tahu, kita saksikan. Sebelum nama Jalur Gemilang diperkenalkan, bendera Malaysia hanya dikenali sebagai bendera Persekutuan Tanah Melayu. Nama Jalur Gemilang secara rasminya diperkenalkan dan digunakan bersempena sambutan Hari Kebangsaan ke-40 tahun. Muhammad Hamzah, iaitu seorang bekas arkitek Jabatan Kerja Raya Johor, telah memenangi pertandingan memilih reka bentuk bendera pada tahun 1949. Reka bentuk bendera tersebut telah melalui beberapa pindaan, iaitu bulan sabit berwarna putih digantikan dengan warna kuning. Jalur Gemilang atau dahulunya dikenali dengan nama bendera Persekutuan Tanah Melayu secara rasminya mula dinaikkan dan berkibar pada tanggal 31 Ogos 1957 diiringi dengan lagu Negaraku yang pertama kalinya diperdengarkan kepada umum pada waktu itu. Manakala lagu Negaraku pula dicipta pada Februari tahun 1957. Satu pertandingan mencipta lagu rasmi telah diadakan. Namun 4 lagu terakhir pada ketika itu ditolak oleh Jawatan Kuasa Khas Pemilihan Lagu Kebangsaan. Irama lagu Negaraku kemudian diilhamkan daripada irama lagu Negeri Perak atas cadangan Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Lagu Negaraku pada ketika itu dimainkan seiring dengan bendera Union Jack yang diturunkan, kemudian digantikan dengan bendera Persekutuan Tanah Melayu. Di sebalik liriknya, lagu ini menekankan taat setia serta bertujuan membangkitkan semangat patriotik dan cinta terhadap negara. Antara elemen-elemen yang perlu kita dedahkan kepada anak-anak kita dan juga generasi supaya orang kata sejarah-sejarah berkenaan Jalur Gemilang dan juga lagu Negaraku tu tak luput ataupun ambil tahu berkenaan dengan negara kita. Itu penting sekali dan ini juga yang membuat kita teruja, membuat saya teruja apabila mendapat tahu bahawa adik Muhammad Daniel Haikal ini juga walaupun bergelar seorang pelajar tetapi mempunyai rasa kecintaan terhadap negara dengan mencipta lagu patriotik. Okey Daniel boleh tak kongsikan macam mana boleh tercetusnya idea untuk Daniel mencipta lagu patriotik ni? Silakan Daniel. Pada asalnya untuk buat lagu ni, pada asalnya lah untuk buat lagu ni akan dengar dulu macam mana suara semua, and then lepas dah dengar tu tengok apa topik dia yang kita nak bawa dalam lagu ni.
sebelum kita fokus pada lirik dia sebab beat dia lah. Boleh tak dikongsikan apa topik ataupun pengisian ataupun penceritaan yang dibawakan dalam lagu ini? Dalam lagu ni dia cerita tentang bangsa-bangsa dalam Malaysia dengan dia punya sejarah-sejarah dalam Malaysia dan tentang patriotik lah. Okey. Daniel, kalau kita tahu zaman-zaman dahulu kan lagu patriotik ni genrenya pasti berbeza. Tapi untuk Daniel, orang kata masih lagi muda, apa antara pendekatan genre yang dibawa oleh Daniel? Untuk genre lagu ni adalah reggae sebab lebih sesuai untuk semua masyarakat ataupun umur. Tak kisahlah orang muda ke orang tua masih lagi boleh dengar genre macam ni lah. Okey. Jadi kalau kita tengok di kaca TV ketika ini, ayahnya juga ya, Encik Azrul Afandi selaku penerbitnya juga. Mungkin Encik Azrul boleh kongsikanlah macam mana sebenarnya Encik Azrul boleh orang kata menyokong dan juga menggalakkan Daniel untuk mencipta lagu patriotik. Selalu orang buat cerita lagu cinta lah lagu kan. Tapi ni lagu cinta juga, tapi cinta kepada negara. Okey, sebenarnya anak saya ni Haikal ni kan, dia sebenarnya dah buat banyak lagu sebenarnya sebelum ni. Dan saya fahamkan dia dah buat lebih kurang dalam 14 ke 15 lagu dah. Okey. Tapi sebelum ni lagu-lagu dia lebih bersifat lagu-lagu youngster sekarang lah, lagu-lagu orang sekarang lah kan. Lagu-lagu rap, lagu-lagu yang fresh lah, modern style. Dan bila saya nampak bakat dia ni, so saya pun minta dia buat satu lagu yang berbentuk reggae sebab lagu tu lebih sesuai dengan suara saya. Saya teringin nak bawa sendiri. Kan. So saya pun minta dia tolong buat lagu yang berbentuk reggae dan saya cuba nak matchkan dengan patriotik. Sebab apa kita nak dia ni turut sama merasai macam mana menjiwai semangat kemerdekaan kan. Tapi nak tanyalah juga kat Cik Azrul dengan Haikal, kalau cakap tentang lagu patriotik dan menjiwai, lagu patriotik ni kita mesti ada macam tadi, macam saya suka lagu Warisan, macam Fatin suka lagu Bahtera Merdeka. Tapi kalau macam Cik Azrul sendiri, apa antara lagu dan juga penyanyi? Siapa penyanyi yang Cik Azrul rasa memang kalau lagu patriotik inilah orangnya, menjadi ikon dan idola Cik Azrul? Satu lagu yang paling saya melekat sampai sekarang adalah lagu Saya Anak Malaysia. Okey. That's why saya pilih irama reggae ni sebab dia macam sampai sekarang lagu tu dia macam fresh, lagu tu dia walaupun dia tak, sebab apa orang selalu kaitkan patriotik dengan irama yang mendayu, Melo. Yang melo kan. Tapi bila dengar lagu di Arsem Rasputin tu, lagu tu dia catchy, dia fresh, sampai sekarang orang boleh follow. Sebab saya minta Haikal buat lagu tu. Okey. Tapi berkenaan dengan lagu patriotik daripada Haikal sendiri ni, adakah Haikal sahaja 100% idea dan juga ilham Haikal ataupun dua-dua idea bergabung? Untuk idea campur sebab lirik semua ayah yang buat, so memang bercampur daripada idea. Bila lagu saya buat lah, tapi untuk idea memang 100% ayah buat lah. Okey, dan kenapa saya tanya soalan siapa antara lagu-lagu yang Cik Azrul suka sebenarnya, selain daripada lagu Warisan, saya cukup suka dengan suara gemersik yang dimiliki oleh Roy, penyanyi legenda Roy. Jadi betul Cik Azrul? Cik Azrul pun suka? Betul sangat. Jadi kita hari ini bertuah kerana kita juga bersama dengan Encik Muhammad Raizan Alwi atau nama popular komersialnya Roy. Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Sihat ya? Alhamdulillah. Tak dapat kita lihat wajahnya, kita dengar suaranya je pun dah cukup lah tu mengubat rindu saya kira penonton-penonton wanita hari ini. Okey. Ampun. Selalu kan kalau kita cakap tentang lagu-lagu patriotik ni memang sangat sinonim lah dengan Roy sendiri. Memang sering kali dikaitkan dengan Roy. Tapi Roy, kalau kita lihat zaman dulu ni memang lagu-lagu patriotik ni kebanyakannya ada banyak dinyanyikan. Tapi zaman sekarang ni mungkin masih lagi ditunjukkan rasa kecintaan terhadap negara tapi dalam bentuk yang berbeza-beza. Kalau dulu aspirasinya mungkin lebih kepada lagu, tapi sekarang ni ada macam-macam cara kan. Tapi Roy sendiri sebagai salah seorang yang memang sinonim dengan lagu patriotik ni, apa yang nak Roy komen, nak kongsikan tentang memori Hari Merdeka Roy sendiri dengan menyanyikan lagu patriotik? Okey. Alright. Banyak orang pertikaikan kalau masa saya nyanyi lagu patriotik, lagu berentak March. Itu banyak orang kata itu lagu berentak lama. Lagu lama. Tapi sebenarnya itu hanya satu genre. Sebab lagu-lagu patriotik ni banyak genre, banyak jenis. Ada yang cerita pasal perjuangan di front line, macam lagu prajurit tanah air. Ada yang cerita pasal keindahan alam macam Banjaran Sisi Wangsa itu ini.
ada menceritakan pasal perpaduan negara, lagu macam lagu Muhibah, lagu bahasa kita kan. Dan itu lagu-lagu lama. Kalau lagu-lagu baru macam saya tengok ada Gemuruh pun. Ya. Gemuruh Sedap, Faizal Fazal tu Tahir. bentak rock. Dia rock. Jadi dia merangkumi banyak genre. Macam Dr. Sam tadi tu dia lebih kepada lagu macam joyful. Ya. Joyful, dia tak ada stress, tetapi diinjekkan dengan lirik patriotik. Okey. Jadi Silakan. Teruskan. okey, alright. Dulu saya pernah ditanya kebanyakan lagu-lagu sekarang tak ada, lagu-lagu patriotik sekarang tak ada bersemangat. Saya terangkan macam gitulah. Jadi salah satunya masa kerajaan di waktu saya ditanya tu, kerajaan ketika itu diorang ada masalah dengan semangat patriotisme di kalangan remaja. Jadi wartawan tu tanya saya, macam mana nak buat tu? Saya kata, tak apa, buatkan dalam semua bentuk lagu, semua jenis lagu. Tak kira reggae ke macam tadi, lagu pop ke, lagu rock ke, lagu rap ke. Jadi lagu-lagu ini memang dekat pada para remaja. Jadi kita hanya ubahkan lirik tu kepada lagu patriotisme. Jadi bila remaja dengar tu lagu yang tak asing bagi diorang, lagu buat pula tu komposer membuat lagu tu sedap-sedap mereka. Jadi mereka pun terikut-ikut. Dalam lagu tu bukannya ada hum saja, tetapi dia ada lirik. Jadi dia akan ikut kata-kata dalam lirik tu. Jadi lama-lama kemudian dia akan meresap dalam diri diorang. Ya, betul tu. Kalau macam antara lirik lagu Warisan yang saya suka tu, dia baik-baik liriknya, di sini lahirnya sebuah cinta yang luhur, abadi dan sejahtera. Kalau saya tak silap lah. Jadi itu memberikan maksud kecintaan kita kepada tanah air dan juga negara kita. Tapi Roy, kalau kita nak berbalik kepada Roy juga, kalau kita cakap tentang memori Hari Merdeka lah kan, apa antara perkara yang terpahat dalam kenangan dan memori Roy sebenarnya yang memang akan mengingatkan Roy tentang Hari Merdeka selain daripada lagu? Okey. Hari Merdeka ni saya dulu sering dijemput, diundang untuk majlis keramaian meraihkan Hari Kemerdekaan Negara Kebangsaan. Jadi saya hanya penyanyi patriotik. Saya seorang-seorang dia menyanyikan lagu patriotik atau lagu tema ketika itu. Tak kira lah dia masa pembarisan dia pagi ke, masa 1 hari bulan ataupun 30 hari bulan Ogos yang menyambut pada malam tu menyambut Hari Kemerdekaan pada esoknya. Jadi saya beberapa tahun menyanyikan lagu tema kemerdekaan Malaysia kan. Jadi macam lagu Malaysia Kegemilang, perpaduan teras kejayaan dan banyak lagi. Yang ketiga itu memang saya dijemput untuk menyanyikan pada hari tersebut. Wah, seronoknya. Itu merupakan detik bersejarah yang saya kira takkan dapat dilupakan dalam kenangan dan juga lipatan sejarah peribadi Roy sendiri pastinya kan? Ya, saya. Lagi satu lagu patriotik juga, tapi lagu Sukan Commonwealth 1998 Kuala Lumpur. Wow. Itu pun saya nyanyikan, diberi penghormatan oleh negara untuk menyanyikan lagu tema itu. Jadi suara saya yang saya didengar di seluruh kontinental benua Commonwealth. Wah, sangat membanggakan Roy. Okey, banyak lagi sebenarnya kita nak kongsikan dengan tetamu kita, tapi sebelum itu kita nak bawa juga pemerhatian penonton WHI untuk kita saksikan apa kata orang ramai berkenaan dengan memori Hari Kebangsaan mereka. Jom kita saksikan. Antara perkara ataupun pengalaman kegemaran saya yang tak dapat nak dilupakan pada tahun 2009, suami saya menyertai perarakan dan juga persembahan silat di Dataran Merdeka. Kita berkumpul ramai-ramai, dapat saksikan perarakan, peragaan baju-baju beruniform. Kita dapat berkumpul ramai-ramai, kita tengok kejadian di Dataran Merdeka tu sungguh meriah. Meriah. Sangat-sangat best dan itu pengalaman yang tak dapat nak dilupakan. Pakcik dulu seorang tentera. Masih ingat lagi semasa pakcik dan pasukan dulu pasti terlibat dalam pemberitaan balas setiap tahun. Dulu seronok dan kita rasa amat bertuah kerana dapat menyertai pasukan dalam pembarisan Hari Kebangsaan.
Kenangan sambutan Hari Kemerdekaan yang saya tidak dapat lupakan pada tahun 2014. Sekolah saya terpilih untuk membuat persembahan bagi sambutan Hari Kemerdekaan di Dataran Merdeka. Pada malam ambang kemerdekaan, saya membantu guru saya untuk mengambil kostum di Kuala Lumpur. Waktu zaman sekolah sebenarnya ada sekolah buat pertandingan kostum, saya pun menyertai pertandingan kostum tu kan. Untuk hias kelas, saya akan plan dengan rakan-rakan saya yang lain. Dia macam-macam, ada yang ambil kostum. Yang paling kalau kita tengok kenangan ataupun memori yang tak dapat dilupakan, pasti zaman sekolah. Maklumlah, kena masuk perbarisan, kena berbaris, kena macam-macam lah. Ada yang buat persembahan Hari Merdeka, Hari Kebangsaan sebagainya kan. Betul. Jadi awak pernah menari ke menyanyi? Menari ke? tidak, saya yang perbarisan sahaja. Masa tu tak pandai menari. Nampak serius muka. Okey, itulah sebenarnya kan, bukan sahaja orang kata menyingkap memori merdeka, tapi waktu kita sekolah memang itu perbarisan, kita bantu untuk menghias kelas acara kemerdekaan dan sebagainya kan. Kita tanya adik Haikal. Kita nak tanya adik Haikal sebenarnya, generasi muda. Orang kata selain daripada adik Haikal mencipta lagu, apa agaknya yang boleh orang kata menyemarakkan lagi rasa cinta negara dalam usia generasi muda ni? Macam tadi pergi berarak semua, pergi ikut ataupun join dia punya aktiviti-aktiviti masa merdeka. Masa tu boleh dapat buat banyak lagi experience lah untuk merdeka ni. Adik Haikal pernah ke sertai perbarisan di sekolah bersempena dengan Hari Merdeka, ataupun kadang-kadang kat sekolah kan ada macam-macam pertandingan, berpidato lah, bercerita lah, menyanyi lah, ada macam-macam. Pernah tak ada pengalaman sebegitu, memori Hari Merdeka anda? Pernah join dia punya perarakan tu lah, tapi untuk puisi semua tu tak pernah lagi. Tak apa, nanti bakal mungkin insya-Allah. Okey, kalau Cik Azrul pula mungkin boleh dikongsikan juga apa antara memori ataupun kenangan-kenangan yang tak dapat dilupakan bila kita bercakap tentang 31 Ogos ini. Dia bila sebut pasal merdeka ni, majoriti nampak anak saya pun tadi pun yang sembang dekat dalam yang lain-lain audiens pun sembang pasal perarakan dan sebagainya kan. Tapi kerana itulah kita sebenarnya buatkan kita ni buatkan budak-budak sekarang ni dia dah mula lupa pasal kemerdekaan sebab dah 2 tahun kita tak boleh nak berarak sebagainya kan. Jadi pengalaman saya lebih suka mengenang kembali perjuangan orang-orang dulu. Sebab saya sebagai seorang wartawan, saya pernah buat banyak kali projek-projek, berjumpa dengan orang-orang lama zaman-zaman Jepun sebagainya. Dengar pengalaman dia orang sendiri, merasai sendiri macam manakah dia orang punya keperitan hidup dia orang. Itu akan lebih sampai pada kita punya jiwa. That's why saya juga selalu juga buat puisi yang cuba nak menggambarkan betapa kecintaan kita pada negara dan juga rasa kemerdekaan itu bukan hanya pada warna bendera, bukan hanya pada warna baju, bukan hanya pada perarakan dan sebagainya, tapi merasai sendiri macam mana yang orang dulu rasa. Bila saya buat liputan pasal kemerdekaan, saya jumpa dengan orang-orang lama, kadang-kadang dia orang excited tunjuk bayonet Jepun. Betul. Yang dia orang dapat rampas daripada zaman Jepun dulu. So dia orang punya rasa cinta dia orang pada benda tu, rasa macam bangga dia orang tu, itu yang kita nak bagi kita punya anak-anak ni rasa. That's why saya bila tak boleh nak berarak semua ni, saya minta anak saya ni cuba buat lagu merdeka supaya dia dapat rasa sendiri macam manakah feel perasaan orang menyambut bulan merdeka ni. Itu dia, kita terjemahkan menurut cara yang berbeza-beza ya Cik Azrul. Okey, akhir sekali daripada Roy, mungkin ada sesuatu yang dikongsikan juga kepada penonton-penonton kita. Itulah dia, walaupun kita tak dapat pergi untuk berarak, tetapi sebenarnya ada banyak cara untuk kita terus menyemarakkan rasa kecintaan kita terhadap negara. Jadi Roy sendiri mungkin ada sedikit pesanan yang nak disampaikan kepada penonton-penonton kita, bagaimana untuk terus kita menyemarakkan rasa cinta terhadap negara ini. Okey, sama sekali kita kena bersyukur yang kita ada negara sendiri. Jadi kita mesti memupukkan semangat kenegaraan kita ke dalam hati kita. Ya, tak kira apa kaum. Jadi inilah negara kita, satu negara, so kita kena jaga keamanan negara kita. Yang itu janganlah berpunca kekecohan dalam negara kita itu daripada kita sendiri. Adalah kalau ada musuh yang menyerang itu satu perkara yang lain. Tetapi kita sendiri kadang-kadang janganlah kita menjadi musuh kepada negara kita sendiri. Itu yang saya ingatkanlah. InsyaAllah. Kepada saudara negara saya lah. Jadi apa-apa pun macam sekarang kita menghadapi pandemik COVID-19.
Jadi kita apa yang kerajaan sarankan, kata jaga SOP. Yang Ikut. itu pun kita kena ikut SOP itu sebab untuk kesejahteraan kita semua. Jadi janganlah ada di antara kita yang belagak lebih pandai yang tak tahu ada ilmu tetapi dia lebih pandai daripada orang-orang yang lebih pandai. Okey, kita nak minta 2 line lagu warisan daripada Roy. Sedikit je. Tak salah orang kata. Okey. Di sini lahirnya sebuah cinta. Okey, itu yang dia. murni, abadi, sejati. Wow. Sedap. Rasanya tak puas nak dengar 2 line tu. Rasanya nak dengar satu lagu. Sedap betul suaranya Madu. Terima kasih banyak-banyak Roy. Terima kasih Azrul. Dan juga adik Haikal di atas perkongsian hari ini yang saya kira sedikit sebanyak dapat memberi lebih banyak suntikan semangat untuk kita terus bersemangat untuk esok meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2021. Kami nak berhenti rehat seketika. Sekembali nanti kita bersama dengan segmen tajaan. Wanita hari ini.